Assalamualaikum. Cabut. Kejut dan ya Allah. Hai. Okey, tak apa. Benda tu insiden, tak disengajakan. Okey. Terima kasih kepada korang semua kerana masih lagi bersama dengan saya di YouTube channel Azizul Awang, The Pocket Rocket Man. Saya nak share sikit dengan korang berkenaan acara Kirin. Okey, ramai yang saya tahu tak tahu secara mendalam apa itu Kirin, apa itu acara Kirin. Jadi saya akan jelaskan sedikit sebanyak supaya korang faham sebelum saya dan juga rakan sepasukan Syah Firdaus akan memulakan perjuangan kami pada 7 hingga 8 hari bulan Ogos untuk acara Kirin tu. Okey, Kirin, K-E-I-R-I-N adalah perkataan yang berasal daripada bahasa Jepun dan dia ada dia punya kanji dia tersendiri. Dan Kirin itu bermaksud bike racing ataupun lumba basikal lah. Jadi sesuai lah dengan acara dia tu. Okay, so Kirin ni dia terbahagi kepada dua. Okay, so saya explain dua-dua. Kirin tu terbahagi kepada dua. Ada traditional Kirin ataupun kita panggil Japanese Kirin, dan ada international Kirin. Okay, kita cerita asal-usul dia dulu macam mana dia boleh datang, macam mana boleh timbul, macam mana boleh ada. Kirin itu wujud pada tahun 1948 selepas peperangan selepas peperangan dunia kedua, World War II. Kirin itu diperkenalkan oleh kerajaan Jepun untuk membantu memulihkan ekonomi mereka selepas peperangan itulah. Jadi Kirin ni, the traditional Kirin Japan ni, dia ada involvement of betting. So dia macam horse racing lah, lumba kuda. Lumba Kirin ni dia mempunyai special outfit. Dia ada color-color dia, macam-macam color ada. Dan dia juga ada nombor dia, 1 hingga 9. Okay, dia ada 9. Dan mereka dibawa oleh Deni jugalah untuk lumba. Dan beza antara Japanese Kirin dengan international Kirin ni, mereka berlumba di velodrome yang lebih besar, iaitu 400 meter untuk satu lap, dan kadang-kadang ada juga yang 500 meter satu lap. Tapi kebanyakan masanya mereka berlumba di outdoor 400 meter track lah, circuit tu. Perlumbaan Kirin ni untuk Japan, dia menggunakan taktik yang berbeza kerana jarak perlumbaan tu jauh, permukaan surface track tu pun berbeza, dan juga mereka mempunyai rule-rule yang berbeza. Untuk pelumba-pelumba yang berlumba di traditional Kirin Japan ni, mereka bernaung di bawah organisasi yang berbeza, iaitu Nihon Jitensha Shinkokai, NJS. NJS tu kalau dalam bahasa Inggerisnya JKA lah, Japan Keirin Association. Untuk international rider pula, kita orang bernaung di bawah UCI, Union Cycling International, UCI, yang berpangkalan di Switzerland. Banyak involvement of money lah sebab ada betting. Dan kawan-kawan saya yang pelumba-pelumba Jepun ni mostly memang yang top rider itu memang semua millionaire lah, multi-millionaire. Datang training pakai Ferrari, Lamborghini, semua kereta-kereta yang marvelous lah. Sebab mereka kalau menang, memang menang juta-juta punya, juta-juta ringgit. Macam mana mereka ni nak jadi pelumba Kirin? Mereka perlu masuk ke Japanese Keirin School. Keirin School tu letak dia sebelah je dengan Velodrome Izu yang kita akan berlumba ni. Jadi dekat atas Suzenji tu, atas bukit tu, tempat Velodrome Izu tu sebenarnya adalah tempat sekolah Kirin di Shuzenji ni. Dia ada dorm dia ada sekolah dia. Jadi pelajar-pelajar masuk itu sekolah, mereka belajar akademik juga, tapi mereka ada tambahan belajar pasal basikal lah. Mereka belajar pasal Kirin, pasal teori, mekanikal, nak baiki basikal dan sebagainya. Dan mereka di sekolah tu, mereka menggunakan military style. Memang disiplin lah. Semua kena botak, baju kena sama. Mereka diajar memang strict, kemas apa semua ni, kena susun rapi. Bangun awal, bangun pagi, kena pergi jogging dulu, lepas tu pergi gym, lepas tu training. Tapi walaupun nampak macam agak rough, tapi bagi saya benda tu bagus untuk create that self discipline lah pada peringkat awal. Okay, lepas tu
The biggest race end of year dipanggil Keirin Grand Prix, biasanya Disember. Dan perlumbaan tu memang paling banyak lah duit kemenangan dia. Memang kat situ berjuta-juta. Tapi duit betting lah. So nak cerita pasal Japanese Keirin ni, memang saya pernah dijemput untuk berlumba di sini. Sebab dulu ada diorang jemput international rider untuk compete dengan local Japanese Keirin ni. Tapi saya tolak lah. Saya dapat 3 kali tawaran. Saya tolak ketiga tu. Saya bagi alasan saya nak belajar, nak fokus untuk Olimpik dan sebagainya. And then diorang cakap, okay Aziza, when you ready, you tell us. Then we gonna send you invitation again lah. Sebab diorang nak sangat saya berlumba kat sini. Ada juga cita-cita saya untuk berlumba kat sini. Mungkin sebelum saya retire, saya akan datang untuk berlumba. Tapi kalau wang kemenangan tu mungkin saya akan salurkan kepada charity lah, foundation. Okay, sekarang kita akan cerita pasal International Keirin pula. Okay, sebelum ni dekat International Race tak ada acara Keirin. Tapi kali pertama diperkenalkan di Sukan Olimpik adalah pada tahun 2000, iaitu di Olimpik Sydney. Itu adalah kali pertama Keirin diperkenalkan dan diadakan di Sukan Olimpik. Event Keirin ni memang betul-betul menarik perhatian dan ramai suka. Sebab event itu memang betul-betul penuh dengan excitement, penuh dengan speed, show. Dan memang event itu memang betul-betul menarik. Okay? Untuk International Keirin pula, kita berlumba di Indoor Velodrome 250 meter untuk satu pusingan, satu circuit tu. Jadi velodrome dia berbeza lah. So dia punya surface pun berbeza. Mereka menggunakan Siberian Pine, guna kayu tu. Jadi dia lebih smooth dan laju lah. Sebab velodrome di Japan, mereka usually menggunakan the Japanese asphalt. Dia macam kertas pasir sikit. Kalau jatuh tu memang habis lah. So 250 meter satu pusingan. Dan perlumbaan Keirin di international ni kita ada 6 pusingan. Okay, 6 pusingan. Dan akan ada motor ataupun kita panggil Derny bike datang bawa pace tu. Dia akan bawa pelumba-pelumba ni 6 orang. Okay, Japanese Keirin ada 9 orang. International Keirin ada 6 orang saja. So motor Derny akan bawa kita orang untuk 3 lap. So pada pusingan ketiga tu, Derny tu akan buka, akan keluar dan kita akan berlumba sejauh 3 pusingan, iaitu 250, 3 pusingan, 750. Betul. Okey. Jadi apa beza perlumbaan International Keirin dengan Japanese Keirin? Perlumbaan International Keirin ni, dia punya lap dia lagi kecil dan juga menggunakan surface yang lagi laju. Jadi bermaksud perlumbaan tu lagi laju lah, laju dan agresif lah. Lepas motor buka, dia akan terus high speed. Dan Derny tu biasanya dia akan keluar ataupun buka ada kelajuan 55 km per hour. Jadi kita start at the high speed lah. Itu yang beza dengan acara sprint. Acara sprint kita start from zero speed, kita start so slow, kita winding out the gear, the speed semua tu. Jadi Keirin ni dia bermula pada high speed dan dia finish pun at the top speed. Jadi kita finish the race usually 80 km per hour and above. Lajulah untuk basikal carbon fiber yang berat dia dalam 6.87 kg lebih macam tu. Untuk sebuah basikal yang ringan dan kecil tu, pada speed yang macam tu memang laju lah. Harap korang dah dapat dah sikit maklumat kat situ. History of Keirin. Apa itu Keirin kan? Japanese Keirin, traditional Keirin, dan juga International Keirin. Dua tu benda yang berbeza. Okey, sekarang dah khatam dah bab apa tu Keirin, dah kenal dah cara tu. Tak kenal tak cinta kan? Wah. Okey, sekarang ni kita bercakap pasal taktik pula. Sebab kita berlumba 3 pusingan ni, dia a bit tricky. Tricky. Banyak benda-benda yang kita perlu faham. Sebab ramai orang cakap, kenapa tak pergi depan terus? Kenapa duduk kat tengah-tengah? Kenapa duduk belakang? Kenapa kena kepung? Kenapa tak pergi ke depan, tak keluar dan sebagainya? Okey, nak cerita. Disebabkan kita berlumba 6 orang ni, okay, dia bukan macam acara sprint. Sprint 2 orang, senang kita nak tahu kita punya pihak lawan kita kan, sebab ada seorang je kan. Keirin ni, dia ada 6 orang. So macam mana korang nak tahu pergerakan setiap musuh tu? 5 orang musuh yang belakang tu, ataupun kalau kita duduk belakang, kat depan tu kan. Jadi susah kita nak kontrol semua orang. Itu yang membuatkan event Keirin ni menarik. So kita ada total semua 6 orang. Kita nak kena race, kita kena deal dengan a lot of situation dan juga plan dan juga taktik daripada pihak lawan kita. Satulah event Keirin ni, dia menarik. Sebab kadang-kadang kalau pelumba tu memang kuat pun nak dibandingkan dengan yang lain ni,
tapi dia masih lagi boleh kalah. Sebabnya kita ada involvement of tactics. Dia, kalau pelumba tu pergi awal menggunakan energi terlalu awal, nanti dia dah pisang dah semput kan untuk last lap tu. Jadi yang lain-lain ni boleh potong dia lah. Jadi that's why penting untuk mempunyai taktik yang betul dan tepat, strategi yang mantap pada hari perlumbaan mengikut pelumba-pelumba yang berada dalam tu. Okey, kita ada 3 asas taktik perlumbaan dalam acara carry ni. 3 ini adalah Senko, Makuri dan juga Oikomi. Senko, apa tu Senko? Senko itu adalah attacking pada jarak yang jauh ataupun attack awal lah. Kalau kita berlumba 3 lap tu, dia akan attack daripada 3 lap tu, lap ketiga tu, ataupun 2 lap setengah, 2.5 lap lah, ke 2 lap. Jadi it's between 3 ke 2 lap tu. Itu taktik Senko, kita keluar awal. Jadi tak mudah. Senko ni kena keluar awal, banyak pakai energi, orang boleh cucuk angin kita, boleh potong. Jadi kena betul-betul kuat, kena betul-betul ready, dan kena betul-betul tahu the timing nak buat movement Senko tu. Makuri pula. Makuri ni pecutan berjarak sederhana. Jadi atlet tu biasanya akan buat taktik Makuri ni daripada lap kedua hinggalah ke last lap. Jadi between attacking tu bermula pada lap kedua ataupun pada last lap lah attacking tu. Jadi itu dia panggil Makuri. Makuri ni dia berjarak sederhana. Dia tak jauh sangat dia tak jauh sangat pecutan dia tu, dan juga tak pendek sangat. Jadi Makuri ni banyaklah pelumba menggunakan taktik Makuri ni sebab dia about 500 meter je sprint to the finishing line. Jadi banyak rider boleh hold high pace untuk that 2 laps of sprinting. Dan yang terakhir sekali, Oikomi. Oikomi ni dia kurang daripada satu pusingan ataupun 1 lap. Biasanya Oikomi ni dia akan buat pecutan just after 1 lap tu. Biasanya dia akan bermula pada garisan 200 meter permulaan ataupun dekat cornering yang pertama tu. Last lap tu, pusingan terakhir tu, dia akan bermula pada cornering yang pertama. Biasanya Oikomi akan buat pecutan kat situ, ataupun pada last half lap ataupun separuh lap yang terakhir kat situ, ataupun juga di selekoh yang terakhir. Itu Oikomi. Oikomi ni memang betul-betul kena eksplosif lah nak keluar. Sebab kalau kita follow someone from behind, nak potong tu bukan senang. Sebab kalau kat depan ni speed 70, kita nak potong ni kita kena at least 75, 76, 78. Kalau tak kita akan sangkut kat luar. Jadi Oikomi ni dia kena eksplosif. Boom, nak potong. Itu beza dia. So that's why ada pelumba yang duduk kat belakang, ada pelumba yang duduk kat depan, ada duduk kat tengah-tengah. Jadi sekarang ni korang dah faham kan kenapa ada taktik-taktik yang berbeza. So benda-benda tu bergantung kepada pihak lawan kita, siapa kita lawan. Pelumba ni banyak guna taktik Senko ke, Makuri ke, Oikomi. Jadi kita kena adjust kita punya taktik tu. Dan juga bergantung kepada keadaan semasa lah, fitness kita lah, kekuatan kita. Kalau lah at that condition, mungkin kita dah penat from first round, second round. Bila kita masuk third round, kita tahu energi kita, berapa jauh kita boleh reserve that energy, berapa jauh kita boleh sprint untuk full gas. Takkanlah kita nak gunakan taktik Senko. Nanti dah pergi 1 lap, lagi 2 lap, tapau. So saya rasa itu saja maklumat yang saya boleh kongsikan tentang carrying, taktik dalam acara carry ni. Dan saya harap korang semua sedikit sebanyak faham mengenai apa itu acara carrying. Jadi bila korang tonton nanti, bila korang bersorak nanti, at least korang faham lah. Tak adalah korang tanya orang sebelah, mak bapak ataupun adik abang kat sebelah, kenapa macam ni, kenapa macam tu kan. So sekarang ni korang dah faham, at least korang boleh tahu situasi-situasi ketika perlombaan carrying tu. Dan saya juga nak kongsikan dengan korang semua yang hari ini adalah hari pertama kita berlatih di velodrome, iaitu first day of official training day. Dan untuk kami berdua, saya dan juga Syah Firdaus, alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Kita punya performance atau feeling tu rasa memang best lah. Rasa laju, rasa kuat and strong and fast. Dan juga velodrome tu pun memang laju lah. Diorang pun dah polish the track untuk memastikan surface dia tu smooth dan dah licin, dah lancar. Jadi bila kita kayu tu lagi laju lah. Jadi saya very excited untuk berlumba di Sukan Olimpik ni. Ramai yang tanya juga bila pasukan lumba basikal akan mula beraksi.
Okey, kat sini saya nak beritahu korang semua. First event iaitu individual sprint akan bermula pada 4, 5 dan 6 hari bulan. Okey, so 4, 5 dan 6 adalah untuk acara sprint. Dan pada 7 hingga 8, 7 dan 8 hari bulan adalah acara kirin. Acara kirin dia akan ada 2 hari. First day dia adalah qualifying round dan juga repechage. Hari terakhir tu kita akan ada quarter final, semi final dan juga final dalam satu sesi pagi. So dia agak pack lah. Jadi it's a bit tricky untuk race 3 perlumbaan dalam satu sesi pagi. Biasanya kita akan bagi 2. Biasanya quarter final, semi final tu pagi dan final tu petang. Tapi dia orang buat together. So mesti adalah percaturan mereka. Tapi that's okay. Kita orang akan stay fokus. Kita akan buat yang terbaik. Hari ini juga adalah hari terakhir yang saya akan kongsikan vlog dengan korang semua. Seperti saya beritahu tadi. Kerana hari ini adalah 3 hari lagi sebelum perlumbaan dan saya nak memberikan tumpuan penuh kepada perlumbaan nanti. Saya harap korang semua dapat terus doakan kejayaan saya, kejayaan rakan pasukan saya Syah Firdaus dan juga mana-mana atlet yang akan bertanding di Sukan Olimpik ni. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada korang kerana sentiasa memberikan sokongan dan juga support YouTube channel saya ni. Okey, kepada mereka yang tak subscribe boleh tekan butang subscribe. Kepada mereka yang tak like lagi tekan butang like. Dan kepada mereka yang tak share bolehlah share sekarang. Dan lepas ni bila Olimpik dah habis, janganlah tinggalkan YouTube channel saya ni macam tu saja. Teruskan menonton, bagi sokongan dan insya-Allah saya akan cuba untuk berkongsikan apa-apa maklumat yang berguna dalam dunia sukan ni untuk korang semua. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih guys. I love you all.